Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulamul Mubtadi pada muka surat yang ke 157. Rumi 157, Jawi 124. 124. Boleh habis kot malam ni. Tak boleh juga ni, panjang juga. Sebab kita sedang membicarakan tentang kedudukan imam dan makmum. Yang lepas, imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Syaratnya mudah aja, tak ketat. Syaratnya tak ketat. Iaitu, kat mana-mana sahaja makmum boleh duduk. Ada dinding, tak ada dinding, tak ada. Syarat tak ketat. Senang aja. Asalkan dapat tahu pergerakan imam, maka bolehlah makmum duduk di situ. Asalkan imam dalam masjid, makmum pun dalam masjid. Pintu tutup ke, pintu kunci ke, tak ada masalah. Dengan kunci besi sekalipun, orang sebut kunci besi sekalipun, tak ada masalah. Kecuali pintu tu dipaku. Maksudnya nak permanent, barulah tak sah ikut. Kalau janji ada pintu, walaupun kunci, walaupun mangga sekalipun. Kan? Itu senang je. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Dia ada 4 kan? Imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Imam luar masjid, makmum luar masjid. Ada tak? Tu je kombinasi habis tak? Jadi selesai satu, masuk yang baru punya pula. Iaitu imam. Dia tengok kita undur sikit je. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Undur sikit. Dan jika imam dan makmum atau imam jua atau makmum jua, 3 tu. Imam dan makmum 1, imam jua atau makmum jua di luar masjid. Mana ada 3 kat sini? Imam dan makmum di luar masjid. Imam jua di luar masjid. Makmum jua di luar masjid. Mana imam kat dalam? Seperti ada keduanya pada padang. Imam dan makmum dua-dua duduk padang. Bila sebut padang, tempat lapang lah. Padang pasir, padang bola, padang. Hukum dia tak beritahu lagi. Atau pada binaan-binaan. Dalam binaan. Bila sebut dalam binaan, selain binaan tu nama masjid. Apa dia? Janji binaan. Binaan tu apa? Bangunan. Bangunan tu apa? Apa-apa je lah. Namakanlah, janji bukan masjid. Contohnya, sekolah.
Ya, bukan tu, bukan masjid lah, sekolah kan. Jadi hukum ni, itu dah dia. Hukum yang akan disebut nanti. Ataupun madrasah, ataupun pejabat. Semua tu binaan yang bukan masjid. Ataupun surau. Surau tu bukan masjid, sebab tu namanya surau. Kalau dia masjid, dah nama dia masjid. Ataupun balassah. Apa lagi? Musalla. Apa-apa je lah. Yang penting bukan masjid. Dia panggil hukumnya imam dalam binaan, makmum dalam binaan. Tu hukumnya. Dia tak bagi tahu hukum, bagi tahu cerita, keadaan dulu. Yang ketiga, atau imam pada padang. Padang tu maksud bukan dalam binaan. Dan makmum pada binaan. Makmum duduk dalam binaan. Imam luar binaan. Makmum pada binaan. Okey. Sama ada rumah tu bukan masjid lah, atau masjid. Atau akasnya, atau sebaliknya. Ini semua nak bagi tahu yang akan diterangkan nanti. Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Pelik ni. Imam macam mana boleh duduk kat luar? Ni hukum aja. Imam dalam rumah, makmum luar rumah. Imam luar rumah, makmum dalam rumah. Dia sebut rumah tu bukan rumah aja. Rumah pejabat, binaan lah. Termasuk juga surau. Itu dia panggil binaan. Semua yang tadi akan dibincangkan. Dia beritahu dulu. Dan akasnya, akas ni terbaliklah, dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Tu akas. Jap. Mana akasnya? Okey. Akasnya tu, ain bukan alif. Akas, ain, akasnya. Nah, tu ain. Ain kaf sin. Atau akasnya. Akas tu sebaliknya. Ain kaf sin. Nya tu imbuhan lah. Lawanan, berlawanan. Maka, ni nak cakap satu ni. Jika keduanya di padang. Maksud padang apa? Bukan dalam binaan. Ya? Bukan dalam binaan. Disyaratkan jangan ada jauh jangan ada jauh antaranya. Antara makmumnya tu makmum. Dan antara imamnya. Imam kepada makmum tadi. Ya? Perjauhan jarak yang lebih daripada 300 hasta. Jangan lebih 300 hasta. Kalau masjid tu, kalau dalam masjid, dia tak ada syarat ni. Imam dalam masjid, katalah masjid 1 kilometer. Besar gila masjid. Katalah. Imam dengan makmum, jaraknya 1 kilometer. Tak ada masalah. Dengan syarat, makmum tu tahulah imam bergerak. Kalau makmum tu tak tahu imam gerak, nak ikut je ni. Tak disyaratkan 300 hasta. Kalau dalam masjid. Janji dia tahu imam gerak melalui mata atau telinga lah. Yang ini, padang. Syaratnya tak boleh lebih 300 hasta. Di antara imam dengan makmum, ataupun di antara makmum yang terakhir dengan dia. Tak lebih 300 hasta. Sebab kalau kita kata jarak yang tak boleh daripada imam kepada makmum tak boleh lebih 300 hasta, jika kita ambil cakap begitu aja, jadi makna ada satu hukum yang lain yang keluar. Bukan masjid, yang bukan masjid. Di padang. Bila kita kata imam dengan makmum 300 hasta, secara begitu aja, makna dia keluar satu hukum lain, iaitu imam, maksudnya soft tu tak boleh lebih 300 hasta. Sedangkan soft panjang mana pun boleh. Faham tak? Dia jadi macam ni. Kalau kita kata imam dengan makmum, kalau bukan masjid di padang, tak boleh lebih 300 hasta imam dengan makmum. Jarak daripada imam dengan makmum. Maknanya, ada hukum lain yang keluar, bahawasanya sembahyang berjemaah di bukan masjid, tak boleh lebih 300 hasta lah. Itu kalau salah faham. Tidak, bukan begitu. Habis kalau kata dia panjang padang lebih daripada 300 hasta, tak sahlah yang 301 hasta ke atas.
Sebab imam dengan makmum tak boleh lebih 300 hasta. Bukan. Imam dengan makmum tak boleh lebih 300 hasta dengan maksud imam belakang tu tak ada orang. Nuh baru ada makmum saf pertama. Berapa jarak? Lebih 300 hasta, tak sah. Kurang 300 hasta, sah. Kalau ada makmum saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf empat, sambung, itu 18 km pun tak apa. Habis tu, bila yang nak kira 300 hasta ni? Daripada makmum yang terakhir dengan dia. Tak boleh lebih 300 hasta. Berapa meter 300 hasta? 150 meter. 100 soft. 100 soft. Sebab 1 soft 3 hasta. 100 soft 300 hasta. 300 soft 150 meter. Okey. Okay. Habis tu sah lah kalau di bukan masjid, imam dengan makmum tak lebih 300 hasta sah. Tapi pahala jemaah pahala saf tak ada lah. Luput pahala saf. Yalah dah putus saf. Tapi sah. Okey. Ini yang kita kata dekat Mekah ni. Kan dekat Mekah tu tak? Dia semayang depan hotel tu. Dah cerita dah sebelum ni. Bukan nampak, tak nampak Kaabah pun. Tapi semayang juga. Pelik-pelik lah. Tapi bukan orang Mekah. Kita kata, orang Mekah bukan orang Mekah tu. Tak mana punya orang datang duduk situ. Dia keluar hotel, dah qomat. Dia ambil sejadah, dia letak je. Dekat tepi jalan tu. Sedangkan hotel ke Masjidil Haram, ditulis tu 350 meter. Kan ada kan? Yang dekat 50 meter. Yang sederhana 300 hingga 500 meter. Yang jauh 800 hingga 1 kilometer. Lagi jauh, lagi murah. Yang ni ambil yang sederhana, yang 300 hingga 500 meter ni. 300 hingga 500 meter. Dia 150 meter pun tak boleh dah. Dia semayang elok-elok je. Ada semayang. Kita Allah. Macam menarik juga, sedap agak ikut ni. Sebab dah qomat. Itulah kita. Tu kata, kalau lah dekat masjid, dekat negara kita, tunggu qomat baru datang, tunggu azan baru datang, dekat sana pun kat sana pun sama je. Kalau tak tiap-tiap hari pun memang akan jadi gitu. Perangai. Lepas tu kalau nak selalu ada kat sana, kena ubah di sini tu. Ubah di sini. Tunggu azan. Baru kat sana tunggu. Kalau tidak, memanglah mungkin kalau 14 hari tu, mungkin 5-6 hari tu okeylah datang awal. Tapi yang kebanyak yang lain tu memang datang azan baru datang. 5 minit nak azan baru jalan. Jalan tu tak azan. Sampai sekarang tak sempat sembahyang sunat pun terus sembahyang. Macam kat Malaysia je. Sama sebab perangai. Lagi duduk dekat, lagi lambat. Itu ikut pengalaman lah. Lagi duduk dekat, lagi lambat turun. Sebab apa? Tak, depan tu je. Depan tu azan dulu baru turun tu. Turun pula, lift pula lambat. Tapi kalau cuba yang 1 kilometer. Macam mana agak-agak? Sejam sebelum, ada yang tunggu bas lagi. Ada yang naik apa? Macam basikal. Bukan basikal lah. Basikal apa? Dia ada macam... dia macam bawa duit kat situ. Bukan bagi. Bawa duit. Bukan bawa duit. Bukan. Masuk application. Macam mana tah? Lepas tu terbuka. Ambil. Tak ingat lah. Macam ni ke macam ni? Lupa dah. Maknanya ada lah warna hijau. Apa tah nama dia? Lepas tu kita boleh letak macam tu je. Lepas tu nanti orang tu mari ambil. Dia kalau cukup masa dia mati. Kau tak kena bayar. Dia mati sendiri. Macam skuter ni lah. Dia kita yang tentukan jauh mana. Jadi bila kita pergi kat situ, tengok orang ambil, pump tekan. Lepas tu benda tu terbuka. Dia ada lock, kekang, buka. Uyo. Lepas tak, betul ambil, jalan lah. Jalan, pergi mana nak pergi. Kalau habis bayar berapa ringgit lah, mati sendiri. Kita letak macam tu je. Nanti dia mai kutip. Pakai tu lah. Apa nama tah? E-scooter. E-scooter. Bukan. Ini dalam Masjid Haram. Ni luar. Ini tak ada dah sekarang ni. Sekarang ni bagi. Semua tak ada. Dalam tak ada dah. Sekarang tak ada. Tak boleh lah. Kami orang terakhir lah yang dapat naik. Rempit.
Dia di situ rabbit dengan kura-kura. Pilih nak. Kura-kura memang slow gila. 5 km sejam. Ni. Apa nama? Naik. Yang ni laju sikit. Yang ni 15 km sejam kot. 15 km. Yang tu kami naik tu, nak ambil. Okey, ambil lah. Ambil apa? Arnab. Dia arnab dia boleh pilih. Dia punya gear dua je. Kura-kura ke arnab? Ambil yang arnab lah. Kalau yang baru dapatlah 10 km sejam. Kalau yang lama, biasanya dapat lama lah. Kerok-kerak, dapatlah 7 km sejam. Sejam 7 km. Baik jogging. Iyalah. Tapi tak penat. Itu di dalam. Ini di luar. Di luar ni. Bawa pergi 1 km sejam. Kalau hotel je 1 km, sejam dah keluar lah. Dia akan datang awal. Tapi kalau duduk kat Safwa Tower tu, orang kaya di situ tu, memang tunggu azam tu turun. Dah kali masbuk. Itu ikut pengalaman orang. Dia ikut perangai di Malaysia. Macam mana perangai di Malaysia? Gitulah. Nak berubah kat sana. Nak ubah kat sana. Ubahlah. Tak, memang tak. Tapi ada seorang ni, dia nak pergi ni 80 hari. Allah, lama. 80 hari. Dia punya apa dia panggil? Visa dia 90 maksimum. Dia ambil 80. Bah, mantap. Kalau tak alim kita tak tahulah. Walaupun tak ada kena-mena. Bukan backpacker. Backpacker tak boleh. Salah sebenarnya. Cuma ambil kalau backpacker nak duduk kat mana? Itu yang jadi salah. Dia orang pergi duduk kat atas tu, kejap kena halau. Nak duduk mana? Nak duduk kat mana? Kena pergi duduk padang pasir buat kemah. Ada warga tak payah cerita lah. Tapi warga dekat banyaknya kata kan, banyak. Dia kena bayar apa benda tah yang cop pasport ni. Lagi mahal. Dia macam suruh nak buang orang luar yang bukan orang Mekah. Dia macam nak dengan naikkan apa tah dia panggil? Levy dia naikkan levy tu. Macam Kerajaan Saudi tak mau dah. Kan ada perkampungan Melayu apa semua kan. Ada yang balik lah semua. Perkampungan Melayu. Apa tah nama kampung Melayu? Nama apa? Ada. Kat situ orang Melayu semua. Melayu tu masuk Nusantara, termasuk Fatani. Memang duduk situ berketurunan. Tapi dia bukan orang Mekah. Jadi dia kena bayar levy dia panggil. Dan dia up tu, sampai kawan kata, baik aku balik lah. Itu bila yang baru ke yang lama? Yang baru. Dulu murah je. Dia kata tak boleh, baik balik lah. Kata. Balik kampung. Dia macam tak mau dah. Mekah kan dah jadi lain sekarang. Mantap. Jadi, apa cerita ni? Jauh sangat ni. Imam Makmum cerita. Cerita Imam Makmum. Jadi 300 hasta maksimum jika bukan masjid. Dan demikian lagi, jangan ada perjauhan jarak tu antara satu saf dengan saf yang dahulunya. Antara satu saf dengan satu saf. Dan antara makmum di belakang imam. Atau di kanannya atau di kirinya lebih daripada 300 hasta. Sama juga. Imam makmum jangan lebih 300 hasta. Tapi kalau dia lebih kurang 300 hasta, saf semayang tapi pahala saf tak dapat. Di antara satu saf dengan satu saf pun jangan lebih 300. 300 saf dengan saf. Tak boleh. Jangan lebih. Jadi kalau kita buat maksimum tu, dia sebenarnya bukan jangan lebih 300 hasta. 300 hasta pun boleh. Malah 303 hasta pun boleh. 3 tu nanti dulu. Kita ambil 300. Jadi kalau imam, 300 hasta. Makmum. 300 hasta. Makmum. 300 hasta. Makmum. Boleh. Boleh dengan maksud sah. Jauh. 150 meter. 150 meter. Sah. Dalam masjid tak payah saya cerita. Ni cerita luar masjid. Dalam masjid tak payah cerita. 18 km pun sah. Janji masjid 18 km lah. Nak nampak macam mana? Tak tahu. Bagi contoh je. Jauh macam mana pun tak ada masalah. Ni cerita luar masjid. Jadi maksimum di luar masjid, imam 150 meter. 300 hasta. Tak ada makmum, lepas tu baru ada 300. Lepas tu kosong. 300 hasta lagi. 150 meter lagi. Begitulah. Panjang mana pun tak apa. Tapi pelik lah. Memang pelik. Ini contoh aja. Okey. Begitu juga kiri kanan. Sana, ni seorang, 300 hasta sana, seorang. 300 sana seorang. 300 hasta. Semayang dalam
30 km jemaah. Kenapa jauh sangat? Sebab sini sana 300, sini sana 300. Daripada situ ke makmum satu lagi 300 lagi. Kiri kanan. Depan belakang semua 300, duduk jauh-jauh. Sebab ada virus. Bukan COVID lagi. COVID 1 meter tak. Ini dia kena 150 meter baru boleh. Contohlah. Gitu, jadi gitu. Kalau tidak tak boleh buat solat jemaah. Kenapa? Virus tu dia boleh pergi maksimum 150 meter. Jadi kena jarak 150 meter. 300 hasta. Maka sah lagi di luar masjid. Tapi jadi masalah lah nak tengok macam mana kan. Itu terpulang lah. Cuma nak cerita hukum boleh. Kadang-kadang hukum ni bukan tak logik lah. Kita kata takkan jadi punya. Tapi hukum, kita ceritalah hukum. Dan dengan hasta manusia tetapi tidak mengapa dengan hasta manusia. Jangan ukur dengan hasta kucing. Manalah tahu satu hasta 300 hasta. Mai sini. Oyen, mai sini. Panggil Oyen lagi kena. Mai panggil Oyen. Mari sini. Tengok kau punya hasta. Oh kecil, ambil kau. Bukan. Jangan hasta lain. Hasta binatang, hasta apa. Jangan. Hasta manusia. Dengan hasta jin ke? Jangan. Tak boleh. Dia hasta manusia. Nanya ke Oyen. Okey? Hasta manusia pula manusia normal lah. Ada manusia mungkin hasta dia pendek, tak nak kira. Mungkin hasta terpanjang sangat, tak nak kira. Dia normal kebanyakan orang. Okey? Tetapi tiada mengapa jika lebih umpama 2-3 hasta. Ni yang kata dan sah ikutannya. Kalau lebih 2-3, kenapa cakap gitu? Maksimum 3. Maksudnya 3 lah. Dia kata lebih 2-3 hasta tak apa. Maknanya 300 hasta, tambah lagi 302 hasta tak apa, 303 hasta tak apa. 304 hasta tak boleh. Tak sah dah. Kenapa kata gitu? Bukan. Tak nampak dah. Katalah dia dapat dengar bunyi macam ni lah. Benda yang sah lah. Cuma kenapa dia kata 2-3? Dia nak bagi tahu apa? Patutnya katalah 300 cukup lah. Ataupun 303. Settle. Kenapa 300? Tapi kalau lebih 2-3 hasta okey je. Tak apa. Kalau 4 tak boleh. Dia nak bagi tahu takriban. Lebih kurang. Lebih kurang. Dan dia nak bagi tahu. Dia tu maksud pengarang nak bagi tahu. Penentuan ni bukan Nabi tetap dalam hadis ada cerita pasal tu. Cuma tentu, bila tentu lebih kurang 300 hasta. Takriban. Macam pengiraan umur haid 9 tahun. Umur haid minimum 9 tahun. Kurang daripada 9 tahun, dah keluar darah macam mana pun tak jadi haid. Istiadah, darah fasad. Habis tu kalau kurang sikit, takriban lebih kurang. Kurang sikit boleh? Boleh. Berapa hari? Kalau yang ini 3 hasta. Yang tu berapa hari? 10 hari sebelum genap 9 tahun. Boleh lah, sikit lagi, okey. 15 hari. Okey lah. 16 hari. 16 hari atas border. 17 hari. Tak boleh. Banyak sangat. Gitu. Lepas tu nak bagi tahu apa? Lebih kurang. Sebab tak disebut 9 tahun minimum umur untuk keluar haid. Tak ada. Jadi, sebab tu ada takriban tadi. Ini pun sama. Dia tak ada tepat-tepat 300 hasta. Takriban. Lebih kurang. Jadi, lebih kurang. Kalau lebih 2-3 hasta, tak ada masalah. Jadi, sebenarnya bukan 2-3. 3. Mana 304 hasta, tak boleh dah. Kalau kira meter 101. 101 meter ke atas tak boleh dah. 101 apa? 151 meter dan ke atas tak boleh dah. Terputus. Okey? Dengan syarat 300 hasta. Punyalah jauh ada syarat. Jika ia ketahui akan intiqalat imamnya. Dia kena tahulah imam bergerak. Nak ikut je mana? Kan jauh sangat. Dengan melihat atau mendengar. Sebut tadi. Dia kena tahu sama ada dengan cara melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar tadi. Kalau mendengar, ada 2 cara. Pertama, dengar suara imam. Bukan suara makmum. Dia panggil muballigh. Yang suara kuat tu kan. Yang biasa Bilal lah. Kalau kat Mekah tu memang
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu tu. Yang itulah yang tu dia panggil muballigh. Orang yang menyampaikan suara imam. Maka boleh dengar suara imam memadai atau muballigh. Dari sudut melihat pula, yang kata mesti mendengar atau melihat. Okey, dia tak mendengar. Dia nak cara lihat. Boleh lihat apa? Dua juga. Sama ada melihat imam tu sendiri, katalah boleh nampak walaupun jauh, ataupun melihat rabitah dia panggil. Rabitah ni mudah kata makmum lain yang kita boleh nampak. Makmum tu nampak imam. Perantaraan, rabitah, perantaraan. Okey, jadi ada dua lah istilah kat sini. Kalau menyampaikan suara imam, muballigh, menyampaikan pandangan, bukan pandangan, menyampaikan, melihat melalui pandangan, dia panggil rabitah. Rabitah. Dan jika imam pada binaan-binaan rumah, imam pada ni pula. Yang tadi dua-dua duduk kat padang, dua-dua kat luar. Dua-dua dalam masjid selesai. Berapa? Bulan lepas, awal bulan lepas. Satu imam dengan makmum dua-dua duduk kat padang, baru selesai lah. Ya. Dan jika imam pada binaan rumah, dan makmum pun pada binaan rumah yang lain, sama-sama dalam rumah. Sebenarnya tak kira gini. Imam dalam binaan, makmum di luar, bukan dalam binaan. Hukum sama je. Imam luar binaan, makmum dalam binaan. Bila sebut binaan bukan masjid lah. Bukan selain pada masjid. Imam dalam binaan, makmum luar. Ataupun imam luar binaan, makmum dalam. Ataupun imam dan makmum dua-dua dalam binaan. Sama je hukumnya. Okey? Disyaratkan, ada tambah syarat. Padanya barang yang disyaratkan pada surah yang dahulu. Allah, kena tengok balik dulu. Disyaratkan padanya, syarat juga pada surah, pada gambaran yang dahulu. Apa dia? Gambaran dahulu, maksudnya syarat yang dahulu yang dah sebut sebelum ni. Jarak imam dengan makmum tak boleh lebih 300 hasta, tu yang dulu kan. Yang kedua, tahu pergerakan imam, nampak atau dengar. Syarat yang sama juga. Okey, imam dalam binaan rumah, makmum rumah sebelah. Syaratnya sama, kena tahu pergerakan imam melalui melihat atau mendengar. Tapi ada tambahan yang ketiga. Nanti dulu. Imam dalam binaan dalam rumah, makmum luar. Sama juga. Makmum tadi kena tahu pergerakan imam melalui mendengar atau melihat. Imam luar rumah, makmum dalam rumah. Sama juga. Makmum mesti tahu pergerakan imam sama ada mendengar atau melihat. Sama je. Okey. Tapi tambah satu lagi. Dan ditambah lagi syarat. Tambah satu lagi syarat. Kenapa yang ini tak ada syarat dekat padang? Syarat kat padang tak ada yang ni. Nombor 3. Syarat kat padang jangan lebih 300 hasta je. Tapi syarat dalam binaan, sama ada dua-dua dalam binaan, salah satu dalam binaan, salah satu duduk luar, dia ada syarat ketiga. Selain daripada mendengar ataupun melihat. Tambah lagi satu, jangan ada dinding, ha'il. Jangan ada dinding antaranya dan antara imam. Tak boleh makmum dengan imam tu ada dinding. Sebab tu disebut awal-awal, kalau masjid, makmum dengan imam ada dinding, tak ada masalah. Kalau masjid. Kalau bukan masjid, surau ke, madrasah ke, apa-apa saja, makmum dengan imam tak boleh ada ha'il, tak boleh ada penghalang. Dia antara makmum dengan imam. Apa maksud tak boleh ada dinding? Maksud dia, akan sebagai dinding yang menegah lalu. Tak boleh lalu. Tak boleh makmum lalu. Seperti pagar yang terpaku. Pagar terpaku. Maka tak boleh lalu. Okey? Jadi makmum tadi tak sah. Sebab dia tak boleh lalu. Atau yang menegahkan melihat. Seperti pintu yang tertutup. Pintu tutup pun tak boleh. Tapi boleh buka. Yang paku tadi tak boleh buka kan? Tak boleh.
pintu yang tertutup, boleh buka, kira tak boleh juga. Okey? Tak boleh. Dengan maksud yang sembahyang kat luar tu tidak sah. Supaya makmum dapat lalu. Yang tertutup, menegahkan melihat seperti pintu yang tertutup supaya makmum dapat lalu kepada pihak imam. Kenapa tak sah? Sebab ada pagar yang terpaku atau sebab ada pintu yang tertutup? Kenapa tak sah? Sebab apa? Sebab makmum lalu kepada pihak imam, makmum nak pergi ke imam, tak boleh. Okey? Maksud tak boleh, dengan tiada memberi belakang ke kiblat. Dengan tidak berpaling daripada kiblat, dan tiada mengapa jika lalu menganan atau mengiri akan kiblat. Susah tak? Kalau faham tak susah dah ni. Kalau tak faham tu susah. Kalau dah faham, maksudnya dah memang ada ilmu, yang memang ada dah belajar dah, yang ni faham lah. Kalau tidak, tak faham. Kalau yang tadi, imam dengan makmum dua-dua dalam binaan, imam dengan makmum, imam kat dalam, makmum kat luar, imam kat luar, makmum kat dalam. Okey? Syaratnya kena tahu pergerakan, sama ada melihat atau mendengar, dan tambah satu lagi, makmum mesti boleh pergi dekat imam tanpa berpaling kiblat. Jika tak boleh pergi, maka tak sah. Apa maksudnya? Contohnya dia nak pergi kepada imam, makmum ni nak pergi ke imam, dia bukan suruh pergi. Ni untuk kira-kira langkah je. Makmum tadi langkah ke depan, oh ada pintu tutup. Boleh kiri. Ke kiri pun tak boleh masuk ke imam. Ke kanan pun tak boleh. Maka tak sah. Tak sah. Okey, kita ambil contoh. Ini binaan. Ini surau. Bukan masjid. Ini binaan. Ini pejabat. Apa ni? Ini surau. Ini musalla, balasah. Ini madrasah, sekolah, rumah. Ni contoh ni. Okay. Semua sama ni. Contoh. Makmum sembahyang dekat belakang sana. Dia sembahyang kat belakang sana, seberang dinding, seberang pintu. Kemudian imam kat dalam, makmum kat luar. Boleh ke tak? Senang aja. Makmum tadi suruh pergi kat imam. Kalau pintu tutup tak boleh buka. Yang dia boleh hanya straight kiri kanan saja. Pusing tak boleh. Macam mana nak pergi? Kalau sekarang. Dia duduk kat belakang tu, belakang cermin tu. Macam mana nak pergi? Imam kat sini. Boleh tak pergi? Tak boleh buka. Sebab dah tutup, tak boleh buka. Tak kisah. Walaupun kalau gitu pun boleh buka. Ataupun kalau tirai selak je. Tak boleh. Jalan je. Dia hanya boleh kiri, kanan, depan. Pusing tak boleh. Dia sembahyang belakang. Kalau pintu terbuka sendiri bila makmum situ. Bila terbuka sendiri, tak boleh. Pintu tu memang tak boleh buka. Dia tak boleh kira. Tak boleh tu maksud tak boleh kira. Tidak dikira. Tidak dikira. Sekarang ni sah tak dia sebenarnya situ? Sah. Tak sah aja. Tengok molek. Dia luar. Memang kat dalam. Tapi ni bukan masjid lah ni. Kalau masjid tak ada masalah. Dia nampak pergerakan sah. Dia nampak pergerakan, nampak dengar, dia dengar. Tapi syarat yang ketiga, dia mesti boleh pergi dekat imam. Hanya boleh ke depan, kiri, kanan. Pusing tak boleh. Yelah, pusing kiblat tak boleh. Dada mesti ngadap kiblat je. Boleh tak? Macam ni sekarang macam ni ada sekarang. Sekarang macam sekarang. Sah. Tengok molek. Kan kata tadi tak boleh buka. Apa susah sangat? Orang dah bagi syarat dah. Tak boleh buka pintu. Tak boleh. Ni terbuka ni boleh. Ni. Bukan buka. Terbuka dengan buka lain. Buka ni. Terbuka dah terbuka. Orang cakap bahasa mudah je. Bukan susah pun. Kan terbuka. Jadi sah. Sah. Hei, susah betul. Terbuka boleh. Buka tu yang tak boleh. Jadi sah lah. Kalau tutup, baru tak sah. Cari lah. Tantah ada kat belah sana. Okey, tak ada. Baru tak sah. Kalau masjid, no problem. Ni kan terbuka. Jadi kalau bila sini terbuka, dia sembahyang kat belakang, dia boleh tak nak pergi ke imam? Imam kat sini. Dia boleh, dia akan menganan, lepas tu ke depan. Jalan langkah,
Lepas tu mengiri, lepas tu sampai kat imam. Boleh? Kalau lupa saya kena masuk ke daripada Tak boleh. Okey. Tutup pintu tutup. Pintu yang buka pintu sana. dan buka pintu tu. Imam duduk sini. Imam dekat ustaz. Tak boleh. Lebih dah dia. Lebih tak boleh. Sebab bila dia pergi ke sini, macam nak pergi ke imam. Jangan undur, jangan pusing. Jadi kalau kata contohnya imam dekat sini pun, ni tutup, sana buka. Samalah. Maka yang sembahyang dekat saf ni, saf ni, berapa banyak sah? Banyak. 1 tak sah, 2, 3, 4 tak sah. Jika pintu ni tutup, pintu tu buka. Dan ada orang sembahyang di luar. Dan ini, lah bangunan, bukan masjid. Imam kat sini. Jadi yang sembahyang 4 saf, 1, ni imam tak? Imam duduk depan lagi. 1, 2, 3, 4. Sah. Tak sah. Tak sah. Sebab dia nak pergi ke imam macam mana? Pintu ni tutup. Pintu tu buka. Okey. Sah yang pertama dia kena undur. Undur tak boleh. Tapi yang duduk sah yang tu yang kelima tu, terdapat sebab terbuka ngam-ngam je. Dia boleh lalu ke kiri ke kanan. Ni penting ni, penting sangat ni. Sangat penting sebab banyak surau yang tak peduli hukum ni. Lebih-lebih lagi perempuan. Dulu perempuan duduk belakang. Zaman Nabi dulu, zaman-zaman dulu perempuan duduk belakang. Walaupun bukan masjid, no problem lah. Tak ada masalah. Sekarang perempuan duduk tempat dia. Kadang-kadang tempat dia belah sana. Kan? Belah kiri atau belah kanan. Tak tahu, kadang duduk sana, kadang duduk sini. Kan tutup, kan tengok surau. Kita tengok surau yang ada kat kita. Kan? Ataupun kalau ada kat belakang pun, ada tempat dia. Soalan, macam mana perempuan tu nak pergi kat imam? Tak boleh kan? Tak sah. Macam mana? Sepatutnya kena ada. Nak cek apa beratus? Macam kerja. Aku kerja jadi kena jadi pegawai agama dalam bahas tu. Orang masjid tu lah. Orang masjid tu kena cek. Bukan masjid, orang surau. Masjid apa? Orang surau. Kadang-kadang pintu pun tak ada. Pintu dia masuk ke belakang. Pintu kat belakang ada pintu. Okey, katalah sana, ni semua tutup. Perempuan duduk sana. Pintu dia belakang. Ni semua tutup. Semua tak sah. Sama macam dia tak boleh pergi ke imam dalam keadaan kiri kanan depan. Dia kena rasa pusing. Ada yang pintu ada kat depan comel merah tapi tak buka. Ada tak sah perempuan. Ada yang ada tabir. Ketika semayang tak buka. Ada tabir, dia tak kira tabir ke langsir ke, tak kira. Tak buka. Janji halang. Tapi boleh selak kan, tak boleh pakai tangan. Tak boleh pakai tangan. Boleh tak pergi imam? Tak boleh. Tak sah. Kesian. Kain jarang boleh. Tak boleh kok. Kalau bab kain jarang ada khilaf, bukan khilaf lah. Khilaf yang ni sikit. Syekh Ahmad kata boleh. Tapi yang itu kena nak guna tu terlalu ni sangat lah. Terlalu teruk sungguh baru guna lah kot. Sampai tak boleh ni. Adalah. Kalau jarang. Maksudnya boleh nampak. Walaupun tak boleh pergi. Tak sah semayang. Oh, kat mana? Dulu dia surau ke tu? Tak masjid lah. Lepas tu dia buat macam mana? Lepas tu dia buka dia open. Kali pun open lah. Apa pula masjid ni masalah? Kalau perempuan buat kat dua, macam mana hukum Ustaz? Sama. Hukum sama. Pertama, dapat tahu imam bergerak melalui pendengaran atau penglihatan. Dapat pergi dekat imam tanpa, hanya boleh pergi kat imam, kiri, kanan, depan, tak boleh undur. Yang sama tadi. Kau duduk atas, macam nak pergi kat imam? Sebab tu orang dulu dia buat. Terkejut tak boleh. Okey? Orang dulu kalau buat balasah dia 2 tingkat, ada tangga kat depan ni. Pintu tu buka. Pergi tengok yang lama-lama punya. Ya, kalau tangga tu boleh turun, boleh ke depan. Boleh turun. Ada dulu. Cuba tengok yang lama-lama 2 tingkat, ada tangga kat sini. Apa hal tangga? Tangga pula kecil. Kalau kita nak naik pun kita risau. Macam tak mesra pengguna. Tapi bukan cerita mesra tak mesra. Cerita boleh naik. Boleh. Jadi dia akan buka. Macam mana tu?
Tu lah. Kalau surau, ada yang dikiaskan surau Jumaat. Allah. Lagilah. Dah surau ni dapat Jumaat. Bila surau ni dapat Jumaat, Jumaat. Jadi macam masjid. Padahal dah nama surau Jumaat. Bukan nama masjid Jumaat. Bila surau Jumaat, surau tu bukan masjid. Bukan masjid lah. Ada. Kadang-kadang kita dah hajar lah. Lepas tu, minggu depan pergi, tutup kak. Macam ni. Surau tu diberi taraf masjid. Bukan diberi taraf, dia panggil ditukar status. Status jadi masjid. Tapi dia masih menggunakan surau ni. Tak, itu kena kembali balik kepada hukum macam mana, apakah rukun ataupun syarat nak jadi masjid. Apa syarat? Syarat nak jadi masjid. Nak jadikan sesuatu itu masjid. Syarat pertama. Itu syarat undang-undang. Jangan gitu je bang. Itu syarat undang-undang. Kita bukan tanya undang-undang. Syarak. Syarak tak payah kubah pun tak apa. Pertama syarat tanah atau binaan itu wakaf. Wakaf. Yang kedua wakaf untuk masjid atau semayang. Itu syarat dia. Jika cukup syarat, bertukarlah surau jadi masjid. Itu kalau orang. Kalau kerajaan, dia tambah satu lagi. Bukan tambah, dia boleh satu lagi. Kuasa, gazette dia panggil. Iaitu, dia tukar status lah. Kerajaan je ada kuasa ini. Bila dia tukar, surau jadi masjid, maka jadi masjid. Itu kerajaan saja. Kalau orang, tak boleh. Orang mesti tanah dia wakaf. Tanah dan binaan ini untuk sembahyang, untuk jadi masjid. Maka jadi masjid. Itu je caranya. Bukan tak ada kena-mengena dengan solat Jumaat. Tak ada kena-mengena. Ada masjid, tak ada solat Jumaat. Ada yang bukan masjid, ada solat Jumaat. Itu kita akan bahas solat Jumaat ni, akan datang. Fasal seterusnya. Jadi kalau kata dia tu surau, dia tu masjid. Tapi nama surau, tetap juga masjid dari sudut hukum. Banyak dekat Terengganu. Tulis surau, lepas tu kecil. Sebenarnya niat telah diwakafkan. Dia tulis masjid. Sebab owner wakaf sebagai masjid. Tapi, jadi masjid. Tapi dari sudut undang-undang tak boleh. Sebab tak cukup syarat lah, itulah ini kan. Nak buat masjid, undang-undang, dia ada syarat. Ada parking, jangan kacau orang kan. Ada gitu, ada gini, besarnya sekian. Tapi tak cukup syarat. Ada orang tuan punya tanah, kecil sekangkang kera. Dia niat sebagai masjid. Maka jadi masjid. Cuma tulis tak boleh tulis masjid. Hukum masjid. Hukum syarak. Hukum undang-undang, surau. Tahiyat masjid boleh, intikaf boleh. Kita ada masjid tu dia bayar ni. Kata musola pun. Tahiyat tu musola. Senang lah. Kalau kata boleh, tukar je lah. Kalau berani tukar. Sahaja aku solat tahiyat tu musola. Asal tak berani? Jangan bubuh. Tak, katanya musola boleh. Kalau surau boleh lagi tahiyat tu masjid. Niat. Sahaja aku solat tahiyat tu surau. Kenapa tak berani? Sebab masjid tetap nama masjid. Yang itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh. Musola, surau, boleh tahiyat masjid, boleh i'tikaf. Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Mazhab Hanafi boleh. Jadi yang kalau kata kan, boleh je surau, boleh je tahiyat masjid. Okey, surau boleh je tahiyat masjid. Okey, maknanya itu mazhab Hanafi. Siapa yang kata begitulah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh tahiyat masjid, tak boleh i'tikaf. Sebab dia tak habis di situ. Hukum tu tak habis di situ. Kalau habis di situ tak apa, mudah. Dia panjang lagi. Domino effect. Panjang. Pertama, bila kata dia tu boleh tahiyat masjid, walaupun dia tu nama surau. Dan boleh i'tikaf. Atau boleh tahiyat masjid lah, i'tikaf biar tepi. Maknanya bila dia boleh tahiyat masjid, bermakna orang haid haram masuk. Tu seterusnya. Hukum yang kena, dia bukan habis di situ. Orang haid haram masuk. Sebab tempat yang boleh tahiyat masjid, orang haid automatik haram masuk. Tak boleh buat jual beli dalam tu. Hukum berkaitan lah. Sebab masjid tak boleh jual beli. Tapi dia boleh tahiyat masjid. Maknanya tak bolehlah jual beli dalam tu. Hukum yang berkaitan lagi. Macam-macam lagi lah. Najis tak boleh dalam tu, ada macam-macam. Hukum yang berkaitan. 21 hukum yang berkaitan. Bila kita kata boleh i'tikaf, boleh tahiyat masjid, dia tak habis di situ. Dia sambung lagi 21. Macam mana? Sebab kalau i'tikaf tak boleh angkat suara. Kalau boleh i'tikaf iaitu boleh tahiyat masjid, tak boleh angkat suara. Angkat suara tak boleh. Cakap kuat-kuat tak boleh. Kecuali pengajian, tak boleh angkat suara.
Dalam masjid angkat suara bising kan orang marah. Mana boleh? Haram. Banyak lagi hukum yang berkaitan. Kalau katalah orang bagi kipas. Kalau boleh tayatul masjid. Orang bagi kipas untuk letak. Dia kata wakaf lah untuk orang semayang. Tak boleh cabut. Tapi kalau surau boleh. Cabut maksud cabut tukar yang lain. Dia kena jaga sungguh sampai tak bergerak. Barulah boleh tukar. Kalau kita ambil kita tukar sedangkan itu wakaf, yang mana wakaf boleh untuk tayatul masjid dengan masuk masjid, kita buang, orang yang bagi tu berhenti pahala dia. Kita berdosa. Tapi kalau surau apa semua, dia tak hukum seketat itu. Sebab dia bukan wakaf masjid. Dia cuma untuk bagi orang guna. Jadi cabut, orang tak guna. Habis cerita, tak apa. Kepala paip dekat masjid pun tak boleh tukar suka-suka. Kepala paip tu. Orang wakaf tu. Dia dapat setiap kali kalau dah mati, orang ambil wuduk, berderu-deru pahala masuk kubur dia. Tiba-tiba elok lagi. Bukan nitik pun. Kita tengok buruk dah ni. Rasa dah 10 tahun. Tapi elok. Dia nak pakai tukar yang lain. Dia pun tukar dengan selambanya. Dosa, tak boleh. Dia sampai rosak, sampai tutup, air keluar juga. Pembaziran telah berlaku. Baru boleh tukar. Berhentilah orang dalam kubur tu punya. Nampak? Tapi kalau surau, tak ada. Dah tutup, stop. Surau ke apa-apa yang lain lah. Binaan-binaan. Nampak? Hukum ni tak habis di situ. Sebab tu tak boleh. Kita bagi satu hukum tu. Mazhab Syafi'i memang tak boleh. Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, tempat yang dikhususkan untuk semayang, itulah masjid. Ada lagi. Bila ada masjid, tak boleh semayang Jumaat. Dalam dua, macam mana? Dalam satu qaryah, tak boleh ada dua solat Jumaat. Yang hanya imam takbir dulu je. Itu je yang sah. Kalau katalah boleh tayatul masjid boleh apa dan buat solat Jumaat. Macam mana tak tahulah. Hanya yang takbir first je yang sah. Takbir yang kedua tak sah. Di tempat yang kedua. Sebab dalam satu qaryah tak boleh ada dua semayang Jumaat. Ya kalau semayang dua juga, yang imam takbir yang pertama dulu. Yang baca khutbah cepat-cepat. Dia je sah. Yang satu lagi tak sah. Kan ada hukum yang lain. Dia tak habis di situ. Tapi semayang Jumaat tu, dia dah habis semayang Jumaat, dia semayang semua yang kedua boleh. Semayang apa? Semayang Jumaat. Semayang satu kali. Dia dah semayang Jumaat. Lepas tu dia semayang sekali lagi. Di mana? Pasal terlalu ramai ni. Itu lain. Itu boleh. Itu boleh. Itu lain. Itu bukan begitu. Dia boleh buat dua tempat walaupun dekat-dekat. Dua semayang Jumaat. Boleh. Sebab terlalu ramai. Itu lain. Itu dah sampai tahap lain tu. Dah penuh sangat. Sekali dia buat satu sebelah je. Dua imam. Dua solat Jumaat. Boleh. Tapi sebab terlalu ramai sampai tak tertampung. Itu bab lain. Kita nak cerita. Itu bab solat Jumaat nanti. Sabar ni. Fasal baru ni. Fasal baru. Sebelah dia. Bab solat Jumaat sampai detail dia sebut ni. Ini satu fasal pada semayang Jumaat. Ni kita sikit lagi nak masuk. Sabar dulu. Nak cerita pasal ni dulu. Jadi hati-hati lah dekat surau. Kadang-kadang saya pernah tengok tempat tu baru didirikan perumahan. Kemudian dia kata tak boleh, kita kena ada surau kan. Baguslah buat. Biasa cari rumah. Rumah lah buat surau sementara. Tapak ada. 15 tahun belum tentu naik. Standard. Tapak apa ni? Rumah ibadah. Surau. Masjid. Tunggu naik. Tak naik. Standard lah. Lambat baru naik. Jadi kita buat sendiri. Biasanya gitu kan. Kita akan buat surau kita sendiri. Dengan kutipan. Tapi sebelum nak kutip, kita ni berapa ramai sangat. Baru buka tempat ni, baru boleh kunci. Berapa orang je duduk. Ramai lagi kosong. Kita pinjam dulu. Kita guna dulu rumah mana-mana. Sebagai buat surau. Biasa jadi gitu. Hati-hati. Ada bilik-bilik tu macam mana tu? Ada semayang sampai dalam bilik. Macam mana? Boleh pergi tak kepada imam? Hati-hati kat situ. Hukum yang tadi lah. Boleh dengar imam sama melihat atau mendengar. Dan boleh pergi kepada imam. Ke depan, ke kiri, ke kanan saja. Ke belakang tak boleh. Kalau tidak, tak sah. Perempuan pula. Hati-hati perempuan. Perempuan yang tirai ni Allah. Letih saya cakap kadang-kadang. Kita dah cakap dah. Minggu depan, tengok masa nak sembahyang, tutup tirai. Macam mana? Bila kita beritahu, tutup juga tirai. Tapi pelik, masa kuliah dia buka. Nak tengok muka kita. Kita ni fahamlah orang. Terindu-rindu nak tengok. Tapi lepas kita asal berak buka. Nak tengok ustaz ni. Bukan senang nak tengok ni. Ustaz viral.
Tahulah, tapi semayang tadi tak sah sebab tutup rapat. Padahal tak payah tengok betapa dengan suara pun boleh dah. Tutup. Masa semayang buka, masa kuliah tutup. Ini masa kuliah buka, masa semayang tutup. Lepas habis semayang tu, komat tu, dia tutup balik. Perak. Kadang-kadang kita saja duduk belakang. Takbir je, kita buka perak. Dia tengok ustaz ni gatal nak tengok perempuan. Dia kata gitu pula. Kita tolong tarik. Dia tutup balik. Macam mana nak cakap? Ada yang semayang duha. Ada yang buat semayang duha. Sama juga, perempuan duduk dalam ni. Lelaki duduk kat luar. Tutup rapat. Kita tarik selu-selu. Perak. Itu nak cakap tu, tapi malah nak cakap. Biar Haji yang cakap. Haji Bakar cakap. Dah cakap, dah lalu kau muhyatul musalli, dah lalu dah situ. Aku peduli apa? Aku doktor. Tak ada kena-mena. Apa benda? Aduh. Tutup rapat. Lepas tu tanya, Assalamualaikum, perak buka. Siap bagi tahu lah. Ni, muslimat nak buka ni. Sebab apa ustaz ada ni nak buka je. Siapa yang ada aurat tu tutup cepat-cepat. Siap bagi tahu lagi. Lepas tu buka. Nak tengok ustaz punya pasal. Kita tahu, kita faham. Tapi semayang. Mujur semayang duha. Duha masih lagi sunat. Tak sah pun. Okey lah. Bukan okey lah. Maksud tak jadi apa. Kalau semayang fardu. Tengoklah surah masing-masing. Aduh. Ya Allah. Tengok surah masing-masing. Kalau tak surau pun tengok rumah ke apa kan. Rumah binaan. Tengok balik. Ni syarat ni. Supaya dapat makmum lalu kepada pihak imam dengan tiada memberi belakang. Jangan pusing. Ke kiblat. Dan tiada mengapa jika lalu menganan atau mengiri akan kiblat. Apa dia? Menganan mengiri. Menganan mengiri. Gini, depan. Bukan pusing. Gerak gini. Maksud lalu menganan tu bukan berjalan. Bukan. Jalan ketam. Kanan kiri. Jadi kalau kata ni ada pintu. Ni ada terbuka. Yang lain semua tutup ni. Ni terbuka. Imam belah sana. Dinding. Dia boleh ke kiri dan ke depan. Alright. Selesai. Menganan dan mengiri tu bukan pusing. Macam ketam jalan tu. Tapi masjid tak payah. Masjid tak perlu. Masjid paku pun tak apa kan sebab tadi kan. Bukan paku, silap-silap. Bukan paku, kunci. Paku tak boleh. Paku tak boleh. Masjid kunci pun tak apa. Mangga. Semayang luar. Imam kat dalam. Aku kunci. Kunci semua. Imam kat dalam. Lepas tu ada jemaah. Imam kat dalam. Yang sebab dia dapat aircon hanya orang-orang VVIP je boleh dapat aircon. Contoh lah. Sebab dia masuk tabung lebih. Korang semua masuk RM1 dulu. Contoh lah. Okey. Dia kunci. Tak ada. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Dan jika adalah seorang daripada imam atau makmum di dalam masjid dan salah seorang daripada keduanya di luarnya. Macam mana pula? Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Sama je hukum ni. Macam mana? Disyaratkan pada kedua surah ini, pada kedua keadaan ini, akan barang yang disyaratkan pada kedua surah yang dahulu. Sama juga. Kena tahu pergerakan imam melalui pendengaran atau penglihatan. Dan boleh pergi kepada imam tanpa tadi lah. Mengiri menganan depan, tak boleh undur belakang. Sama. Sebab imam dalam masjid, makmum luar masjid. Ataupun imam luar masjid. Kenapa imam duduk luar? Wallahualam. Makmum dalam masjid. Tak tahu kenapa. Ini cerita contoh. Imam duduk luar tu. Makmum dalam masjid. Tak kira lah. Tak kira. Kenapa tu tak kira. Tapi tu hukum dia. Macam mana? Sama. Dapat tahu pergerakan. Yang duduk luar ni, yang duduk luar. Dapat tahu pergerakan, melihat atau mendengar. Dan boleh pergi kepada imam. Kita ambil contoh ni dulu. Boleh pergi kepada imam tanpa berpaling. Sebenarnya bukan boleh pergi kepada imam. Dia lain sikit. Apa dia? Dan diiktibar akan perjauhan antara keduanya daripada kaki masjid. Sama ada yang di dalam masjid itu imam atau makmum. Dia bukan kira kepada imam. Pergi ke imam bukan. Habis pergi kat mana? Pergi kaki masjid atau dinding masjid. Jadi seolah-olah kalau imam sembahyang dalam masjid, makmum luar masjid,
masjid yang dinamakan masjid, itulah imam. Sebati dengan imam. Jadi makmum tadi boleh kena pergi ke imam juga. Pergi dekat imam dengan maksud pergi ke dinding masjid. Bukan pergi ke imam betul. Yang pergi ke imam betul yang bukan masjid. Jadi kalau imam sembahyang dalam masjid, seolah-olah imam ni dengan masjid-masjid sekali tu adalah imam. Seolah-olah. Tapi kalau bukan masjid, kalau rumah ke binaan surau apa semuanya, imam, binaan. Tak sekali. Tak boleh sampai ke dinding surau je, tak boleh. Dia kena sampai kepada imam. Sebab tu pintu kena buka. Tapi kalau masjid, yang sembahyang di luar, dia mesti sampai ke yang dinamakan masjid. Okey. Apakah yang dinamakan masjid? Yang tempat kena buka selipar, tak boleh buang najis kat situ. Itulah masjid. Kalau nak tahu masjid kat mana? Masjid tu mana? Masuk pintu pagar? Bukan. Masuk pintu pagar, tempat tu, langkah, itu bukan tempat yang dikhususkan untuk sembahyang. Kan untuk berjalan. Lepas tu tangga. Tak, kat luar tangga tu letak selipar. Sebab tu tak payah pecah selipar. Naik tangga baru pecah selipar. Maknanya kat situ dah nama masjid lah. Kalau tidak, bawa selipar masuk sekali. Tu contoh, bukan mesti selipar. Tu contoh nak faham aja. Nanti kan selipar. Sebab ada je orang pakai kat Masjidil Haram selipar. Oh, tu dah masuk sampai dalam. Bukan. Nak bagi tahu untuk faham mana masjid. Sebenarnya untuk faham mana masjid, kena bagi tahulah tuannya yang mewakafkan masjid tu besar mana. Kau niatkan yang mana. Tapi ataupun kalau kerajaan, tengok plan lah. Yang digazetkan sebagai masjid tu yang mana. Habis toilet bukan masjid. Sebab kalau toilet tu masjid, hukumnya haram. Mana boleh buang najis dalam masjid? Tapi orang cakap apa? Nak kecing singgah masjid. Nak pergi jamban masjid. Toilet masjid kan? Tu nama aja. Sebenarnya toilet tu bukan masjid. Nak iktikaf dalam tu tak boleh. Cerah perut. Aku alang-alang iktikaf je lah dalam ni. Sebab masjid. Sebab apa bukti masjid? Jamban, toilet, masjid. Kan ada masjid. Tak. Nama je. Toilet di masjid. Bukan tak boleh. Toilet di masjid pun tak boleh. Sebelah masjid. Dalam kawasan masjid pun tak boleh. Sebab bila sebut masjid, Toilet berdekatan dengan masjid. Berdekatan dengan masjid. Sebab kalau kata masjid, dalam masjid tu dia ada hukum. Boleh tak itu masjid, boleh iktikaf. Semua tadilah hukum 21 tu. Dan tak boleh buang najis dalam tu. Habis toilet boleh buang. Itu bukan masjid. Jadi kat situ kena tengok orang yang mewakafkan ataupun tengok plan. Gazette dia panggil. Yang digazetkan. Jadi kita punya masjid ni sampai situ je. Luar tu bukan masjid. Yang dekat menara tu bukan. Belakang tu bukan. Tempat makan tu masjid tak? Tempat makan masjid. Tempat makan tu. Tempat makan yang Boleh. ada orang semayang tak semestinya jadi masjid. Niat tu buat untuk masjid tak? Tengok atas. Masjid tak? Masjid lah. Jadi orang haid tak ada duduk situ. Mana lagi? Tempat yang kursi depan tu yang ada batu, kursi batu tu. Wakaf tak ada. Gezek ke tak? Atas kat kemah tu ada orang semayang. Bukan. Ada orang semayang tidak menyebabkan dia jadi masjid. Dibuat tempat tu untuk semayang tak? Dia buat untuk makan. Maka itu bukan masjid. Kat situ orang haid boleh duduk. Gitulah. Dibuat tu untuk apa? Dia tidak. Kalau orang datang semayang kat situ selalu tiap minggu, tiap hari orang semayang, maka dia jadi masjid. Bukan. Orang semayang tu dia punya pasal. Hanya niat tuannya ataupun plan kalau kerajaan. Plan lah. Kalau kerajaan plan. Kalau orang, tuan. Dan dekat sini kerajaan lah kot. Kan? Bukan tuan kan? Jadi kerajaan punya plan. Kerajaan tu masuk apa? Jabatan dan termasuk juga AJK lah. Itu kerajaan lah kira tu. Pemerintah. Yang buat ni untuk apa? Jadi kalau katakanlah sebelah sana tanam apa? Pisang. Dibuat untuk sembahyang. Bukan. Maka kat situ orang haid boleh duduk. Maksud dia, hukum hakam masjid tidak terpakai di situ. Jadi nak iktikaf bawah pokok pisang tak boleh. Contoh. Nak betapa? Cobaan. Betapa kan? Bawah pokok pisang. Tak boleh. Iktikaf tak boleh. Okey. Jadi kalau macam tu, jika orang sembahyang di luar, dia mesti boleh dengar pergerakan imam, boleh ataupun melihat dan boleh pergi ke bukan imam, dinding masjid saja. Kaki masjid. Itu yang kata-kata dulu masa PKP tu ramai sembahyang kat luar sini. Berlambak sembahyang kat luar. Marah hok.
Kami mari nak semayang. Kami mari nak semayang. Kerajaan tak bagi. Oh, Zaidi kuci. Kau boleh masuk, tak boleh masuk. Sebab 1 meter je kan. 1 meter, dah penuh. Kuci. Mana dia? Ha? 12? Berapa? Oh, yang 12 tu sikit sangat. Yang banyak sikit. Yang berapa? Masa tu orang tak pergi, yang 12 orang tu AJK je. Ni yang banyak sikit, 50 ke, yang apa tu ada 300 200 setengah ke macam tu kan. Macam tu lah, yang banyak sikit. Ramai datang tak boleh masuk. Sikit-sikit sembahyang kat mana? Sembahyang kat luar. Okey. Lepas tu pula, masa nak sembahyang, AJK ni mana tak boleh. Kami yang kena nanti. Berapa banyak ada polis mari. Amaran. Kami pun kunci lah. Yang kat luar, kita sembahyang kat luar. Apa masalahnya? Masalah. Sebab, boleh dengar imam? Boleh. Boleh tengok imam? Boleh tengok makmum? Boleh. Boleh pergi ke imam? Tak boleh. Tak boleh. Maka tak sah. Siapa yang dah buat kerja-kerja gitu, sila qada sembahyang anda. Silakan bertaubat. Tapi kalau lah AJK cerdik, bukan kata AJK sini tak cerdik, AJK sini cerdik. Kalau lah secara umumnya AJK itu cerdik, bila khutbah apa semua, dia kunci lah. Sebab itu peraturan. Bila imam takbirnya, dia bawa sejadah, duduk dekat pintu tu, dekat pintu yang kunci tu, dia buka yang paling depan. Yang belakang, yang paling depan, buka, dia sembahyang kat situ. Siapa berani lalu? Bila dia buka, yang kat luar tadi, semua sah. Boleh? Boleh ke depan, dah masuk ke situ. Kalau cerdik Sebab apa dia kena sembahyang kat situ? Sebab kalau dia tak sembahyang situ, orang masuk pula. Itu maksudnya. Dia sembahyang di situ, tunggu agak-agak dekat rukuk. Mereka dekat rukuk, sambil-sambil jaga. Sebab nak kesian ni, berpuluh orang sembahyang kat tu. Kalau dia orang dah start sembahyang, kita ni asalnya niat tu hukum ni tak sah. Tapi lepas tu bila dia makmum takbir baru buka. Tak boleh. maksudnya benda tu dia kena buka dululah Sebelum takbir, sebelum makmum takbir kena buka dulu. Tapi kalau dia buka tu baru abu ke depan, itu yang kata dia tahan. Tahan, jangan masuk. Okey. Dia orang pun tak apa-apa sembahyang kat luar. Tapi dah buka dah. Sebab tu saya kata situ dan letak sejadah kat situ, sembahyang betul-betul kat situ. Nak bagi tahu contohnya, tak nak bagi orang masuk. Kalau orang masuk juga memang kena nasib lah. Kena cari yang garang lah sikit. Jadi garang? Boleh. Okey, gitulah. Di situ. Tapi berbeza kalau mula-mula terbuka. Tengah-tengah sembahyang tutup. Itu tak apa. Mula-mula buka. Tiba-tiba tengah-tengah sembahyang orang kata, benda buka ni AJK lah yang mari tutup. Kawan ni sembahyang. Tak apa. Sah. Sah. Sebab mana boleh nak kontrol benda tu. Contohnya orang perempuan sembahyang di belakang, langsir terbuka cantik dah sikit. Bukan tu angin. Lepas tu tengah sembahyang tu, tiba datang muslimat mana. Apa benda sembahyang buka ni. Berak dia tutup langsir. Sampai dia seorang je tak sah. Yang lain semua sah. Gitu. Tu nanya tu, banyak masjid jadi sembahyang di luar. Banyak masjid. Sembahyang di luar dalam keadaan pintu pagar terkunci. Kalau pintu pagar terbuka, tak apa dia sembahyang kat luar. Dengan syarat tadilah, boleh pergi kepada imam. Boleh pergi kepada dinding atau kaki masjid. Tak payah pergi ke imam. Kalau nak pergi ke imam pun tak boleh sebab semua tutup kan, aircon. Kalau pergi ke imam memang tak sah lah. Tapi bukan pergi ke imam. Dia kata kaki masjid. Macam tu juga terbalik. Terbalik macam mana? Imam duduk luar, makmum duduk dalam. Sama juga. Tadi imam duduk dalam, makmum duduk luar. Imam duduk luar, makmum duduk dalam. Macam mana? Imam duduk luar, makmum duduk dalam. Imam sampai lewat, makmum takbir dulu. Imam masbuk. Macam mana? Imam duduk luar, makmum duduk dalam. Jadi maknanya makmum tadi dia boleh pergi ke dinding aja. Sebab makmum dan masjid dah jadi satu. Jadi satu. Sama lah tadi. Imam dan masjid jadi satu. Sebab tu sampai ke kaki aja. Jadi makmum dan masjid jadi satu. Jadi imam ke makmum saja. Di antara imam ke makmum je kena jaga. Boleh lalu tak boleh lalu. Maknanya masjid tu macam bergerak. Pergi ke imam. Okey, terbalik. Yang tadi ada satu lagi benda tak sebut. Imam dalam masjid, makmum luar masjid.
Okey, makmum tadi boleh pergi ke masjid semata-mata, kaki masjid. Di antara makmum dengan masjid, kat situ saja yang tak boleh ada halangan. Sebab tu kalau ada pagar tak boleh tadi. Bila sampai masjid, sampai kaki masjid, tak apa dah. Tutup pintu pun tak apa. Kan? Sebab imam tu dah jadi macam masjid dah. Terbalik tukar. Makmum duduk dalam, makmum tu dah jadi macam masjid. Jadi, makmum tadi boleh pergi kepada imam. Berapa jauh? Kita ambil lah 10 meter. Masjid, dalam tu ada makmum, imam ada 10 meter. Hanya yang perlu jaga daripada imam kepada masjid saja. Biar boleh lalu. Makmum nak keluar ke masjid, tutup, tak apa. Tutup pintu semua. Tak ada masalah. Makmum tak boleh pergi imam. Dia tak kira makmum dah. Dia kira masjid tu pergi kepada imam. Tiba-tiba di antara imam dengan masjid, ada tengah-tengah halang. Tengah halang, tak boleh. Sebab di antara. Faham tak? Pagi tu masuk dalil je lah. Dia seorang. Tahu takut-takut imam dijangkiti COVID? Imam lain semua sakit perut. Memang kena kuarantin. Imam kena kuarantin. Buatlah contoh macam mana pun. Faham tak? Bagi halangan permanent ke halangan sementara? Halangan permanent ke halangan sementara? Halangan permanent macam mana? Maksud tak? Yang tetap ke ataupun yang Halangan di antara imam dengan masjid tadi. Imam duduk luar, masjid duduk dalam. Hanya yang kena jaga daripada imam hingga ke masjid tu je lah. Apa yang sementara? yang antara imam dengan masjid dah. Masjid tu boleh pergi kat imam. Masjid terus pergi imam. Bukan orang, masjid tu sendiri. Masjid tu kalau bergerak boleh pergi kat imam. Ada halangan tak? Ada. Dan boleh pergi kiri kanan depan aja, belakang tak boleh. Sama macam tadi. Dengan syarat makmum dalam masjid, imam luar. Kalau imam tu kat luar tapi kat belakang makmum. Tak boleh lah. Itu syarat awal-awal lagi. Itu syarat awal lagi, iaitu kaki tumit imam dengan tumit makmum mesti belakang daripada tumit imam. Itu dah awal-awal lagi, syarat awal lagi. Itu syarat jemaah. Awal-awal. Dia jadi macam pelik, imam duduk luar, makmum duduk dalam. Boleh. Yang macam mana, biasa macam ni. Bukan macam ni. Ada tempat yang masjid, tapi dia nak sembahyang raya di luar. Sebab sembahyang raya sunat di luar. Kalau boleh buat. Sebab ramai nak datang. Jadi, tiba-tiba orang sembahyang sehingga kan makmum sampai nak masuk dalam masjid. Asalnya di luar, tapi ramai sangat sampai rugi tak masuk masjid. Masuk masjid. Ada jadi gitu. Halangnya tu Permulaannya di luar. Halangan tadi tu lah. Nenek. Lagi tu. Tak ada besar mana. Yang saya boleh dapat lepas. Lepas. Tak, besar mana? Besar orang. Seorang. Besar orang. Jadi masjid di Tak ada. Itu saya kadang nak faham. Macam berapa besar? Tak. Oh, besar ni juga. Besar orang, normal. Besar normal. 1, 2. Sebab sah. Okey, tu je lah. Okey. Susah yang ni. Dan syarat yang ketiga. Syarat ketiga yang terakhir. Keempat, kelima, keenam dia tak bincang. Akan datang. Syarat terakhir. Ada sikit lagi dobit kat sini. Iaitu yang kata jangan ada hadangan tadi. Jangan ada hadangan tadi. Sama ada itu dinding tak boleh, tembok tak boleh, pagar tak boleh, tirai tak boleh. Tali tak boleh. Tali pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kira. Tak boleh. Yang masuk ada hadangan dinding tadi tu, itu dinding. Semua tak boleh. Tirai pun tak boleh. Tali pun tak boleh. Sebab kalau tali, kena langkah. Langkah tu kira melompat. Hari duduk pakai rahim. Tunduk sikit lah. Tak boleh. Daripada bawah sejengkal. Bukan. 1/4 hasta. Lebih kurang lah. 1 jengkal, 2 jengkal. Tali, tak boleh dah. Walaupun boleh langkah. Walaupun tali tinggi, tak boleh. Okey, itu sikit lah dobit dia. Dobit. Tak ada. Tak ada. Hukum fix. Kalau nak, tukar mazhab. Tak, kalau nak boleh tukar mazhab. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi okey. Banyak ni. Syarat yang ketiga.
Ada satu lagi, dobek. Kalau sungai pun tak boleh. Hail juga. Sedangkan sungai tak ada hadangan. Tak boleh. Sungai, laut pun tak boleh. Okey, itu je lah. Sekejap sungai Sekejap. Sungai. Sekejap, sungai. Dalam kitab Sabil al-Muhtadin. Sekejap, sungai. Sungai tak termasuk. Sungai tak termasuk hail. Maksudnya dia boleh berenang. Sebab dia kira boleh pergi kepada imam. Bila ada sungai, dia berjalan lah. Bukan berjalan sampai air. Bukan suruh pergi. Ni duduk dalam kepala je. Sungai tak masuk. Sungai bukan hail. Kalau ada sungai pun kira sah. Kalau nak ikut yang seberang sana. Sembahyang dengan anak sungai. Bukan sembahyang anak sungai. Cerita hail, cerita penghalang tadi tu, dinding tadi tu. Sungai tak kira penghalang. Sungai tak kira. Jalan raya tak kira jalan raya. Tak kira. Yang kira ada satu binaan ke apa ke atau tali yang lebih kurang sejengkal setengah lebih kurang macam tu. Tinggi tu. Kalau setakat divider tak kira. Divider kan. Sejengkal ke bawah tak kira lagi. Kira maksudnya tak kira tu maksudnya tak kira penghalang. Tak kira hail. Sungai tak? Jalan raya tak? Garisan tak? Tak ada, tak kira sibuk gambar kereta sibuk, tak kira. Dia bukan kira tu. Dia kira boleh pergi. Sebab tu sungai pun tak kira. Habis kena berenang lah. Bukan suruh pergi. Bukan suruh pergi. Kaedah tu. Masa puyuh lah. Walaupun seutas benang sekalipun. Tak boleh. Tak boleh tu maksud dikira hail. Dan syarat ketiga, syarat terakhir. Muafakat. Sama. Muafakat tu sama. Aturan, cara sembahyang imam dan makmum pada segala pekerjaan zahir. Maksudnya sembahyang imam dengan makmum tu kena sama jenis. Sama jenis. Ada ke sembahyang yang berlainan jenis? Ada. Jenazah lain, gerhana lain, sujud syukur, sujud tilawah lain, sembahyang fardu, sembahyang sunat ni lain. 4. Sama tak sembahyang? Sama kan? Jenis. Ada rukuk, ada tidak, ada sujud kan? Boleh. Yang penting sama. Okey? Itu maksud muafakat aturan sembahyang imam dan makmum pada segala pekerjaan zahir. Pekerjaan zahir tu rukun fi'li. Tak tambah 13. Tapi termasuklah rukun qauli kena baca kan. Tapi kalau nak kata 6 ajalah. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk terus sujud. Kalau nak kata sujud sekali lagi, lepas tu tahiyat akhir lah. Maka orang yang sembahyang salah satu daripada fardu yang 5, sembahyang biasalah, rukuk i'tidal, tiada sah mengikut, tak boleh ikut orang yang sembahyang gerhana. Tak boleh. Sebab gerhana, kenapa tak boleh orang sembahyang zuhur ikut sembahyang gerhana matahari? Sebab dia ada rukuk 3 kali. 5, 19, 27. 2 kali. Belum berpeluang. 2 kali. Rukuk dia 2 kali. Berdiri, lepas tu baca Fatihah apa? Rukuk. Berdiri, baca Fatihah surah balik, rukuk. Berdiri. Baru sujud. Tahu tu orang cakap Syiah. Tak ada lah. Tengah gerhana tak ada. Sebab dia sembahyang tu macam tengah malam, sembahyang pukul 9 malam, 10, sembahyang pukul 10 pagi. Dia hari macam tu je. Sembahyang pukul 3 petang. Tapi tak semestinya. Tapi biasanya orang buat gitu lah. Rukuk 2 kali. Dia rukuk 2 kali. Bacaan sama. Bacaan lain. Tak kisah. Bacaan tak kisah. Yang penting kedudukan dia berdiri, rukuk, i'tidal. Bukan silap-silap. Berdiri, qiyam, rukuk, qiyam. Tak panggil i'tidal. Qiyam, rukuk, i'tidal. Sujud. Duduk atau sujud, naik balik. 2 rakaat. Setiap rakaat tu rukuk 2 kali. Ya. 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Kalau macam tu, dia sembahyang zuhur kat belakang. Nak ikut macam mana? Ada satu soalan, cepu cemas. Orang minta hujan. Tengok dia potong soalan tu. Minta hujan kenapa? Minta hujan sama.
2 rakaat biasa. Ha? Yalah, 2 rakaat biasa kan? Betul? Sama sembahyang biasa boleh ya? Sama. Sembahyang istisqa, minta hujan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, sujud, rakaat kedua. Jadi maknanya dia belakang, orang belakang nak sembahyang zuhur apa, no problem. Sebab sama jenis sembahyang. Ha? Takbir. Tapi jadi panjang lah duduk tu. Tasbih sama tapi letih nunggu. Mufaraqah. Boleh. Duduk lama kan, duduk lama tak. Dia akan membatalkan. Jadi kena jagalah peraturan itu. Jadi boleh tapi tak praktikal. Gitu kot. Bila time duduk di antara dua sujud, dia kena berdiri, dia kena sujud lah, tunggu kat sujud. Sebab yang duduk di antara sujud ni subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mana boleh lama, rukun pendek. Sembahyang tasbih tak apa. Kita bukan sembahyang tasbih. Jadi kita kena tunggu kat sujud. Dah lah lama tunggu kat sujud. Lepas tu bila dia sujud, dia tasbih lagi. 10 lagi. Oh, gini. Okey. Boleh tapi tak praktikal. Kalau sembahyang tasbih, beriman kawan sembahyang tasbih. Okey. Boleh tak nak sembahyang gerhana? Yang boleh juga nak ikut. Maksudnya makmum tadi nak sembahyang zuhur ke apa boleh ikut juga. Boleh. Sebab solat gerhana bulan, gerhana matahari, dia ada 2 cara. Cara yang pertama macam tadi, berdiri rukuk, i'tidal. Cara yang kedua sembahyang macam biasa. Berdiri rukuk, i'tidal, sujud. Kalau dia sembahyang gerhana yang itu boleh ikut kat belakang. Itu benar tak? Jadi kalau kata susah-susah sangat, buat macam biasa je. Saja aku sembahyang gerhana matahari dengan Allah Taala. Sembahyang 2 rakaat macam biasa. Okey, boleh tak sah mengikut kalau sembahyang dia tu sembahyang gerhana. Tadi kita bahas gerhana. Yang ini pula sembahyang gerhana atau mengikut imam yang sembahyang jenazah. Jang, kita sembahyang zuhur. Allahu akbar. Nak rukuk macam mana? Allah. Ni macam mana ni? Memang jang kengkong. Jadi bila tak boleh, memang tak sah. Makmum pun sama. Imam sembahyang zuhur, makmum jenazah pun tak boleh juga. Makmum sembahyang jenazah, bukan makmum jenazah. Makmum jenazah tu imam yang lari. Jenazah sembahyang, tak ada ke imam lari. Okey? Jadi makmum sembahyang jenazah tak boleh juga. Tak kisahlah mana-mana satu, tak boleh ikut sebab tak sama. Tambah lagi sujud syukur pun tak boleh, tambah lagi sujud tilawah pun tak boleh. Juga. Adapun jika muafakat kedua pada aturannya, sama jenis sembahyang, sah ikut. Kalau kata zuhur dengan zuhur, memang sah lah, memang selalu kita buat. Maghrib dengan maghrib, isyak dengan isyak, memang mantap, memang sah. Tak ada dipertikaikan, memang sah. Ikut. Okay? Seperti sembahyang zuhur berimamkan sembahyang sunat. Ini lain sikit. Boleh tak? Boleh juga dengan syarat sama jenis. Makmum sembahyang zuhur, imam sembahyang sunat. Sah. Dari sudut sah. Okay? Dari sudut dapat ke pahala jemaah? Tak dapat. Tak dapat 27. Imam sembahyang sunat, makmum dia lambat, sembahyang maghrib lambat. Dia datang, Allah, habis sembahyang maghrib dah. Ada orang sembahyang, bukan masbuk. Memang, lain, sembahyang sunat. Berimamkan orang lain. Bukan, makmum tadi sembahyang sunat. Ada seorang ni sedang sembahyang sunat. Semua dah habis sembahyang. Dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat selepas maghrib. Dia pun datang, aku belum sembahyang maghrib lagi ni. Oh, dia ada ni, sembahyang sunat. Dia duduk belakang. Boleh? Boleh. Dia sembahyang maghrib, imam dia sembahyang sunat. Boleh. Tapi tak dapat 27. Ada setengah ulama kata dapat 1, setengah ulama kata bagilah can dapat 2, 3 lebih sikit. Dia panggil pahala qudwah. Pahala mengikut ada juga. Tapi taklah 27. Sikit aja. Bukan 27. Mungkin 2, 3 lah untuk faham kata gitulah. Jadi daripada sembahyang seorang, baik juga berjemaah gitu. Kan? Baik juga berjemaah. Kalau ada makmum yang masbuk tu, Kalau makmum masbuk, memang dengan dia lah baru dapat 27. Makmum masbuk maghrib, dia baru sampai, dia sembahyang, dapat 27. Sebab imam maghrib, makmum maghrib. Cuma imam tadi, imam asalnya masbuk. Tapi akhir sekali kita jadikan dia imam. Dia yang mana dia sembahyang maghrib. Maghrib dengan maghrib dapat 27. Tak putus. Itu pada mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali tak boleh. Mazhab Hanbali bukan tak ada masbuk. Kalau orang tu masbuk, kau tak boleh jadikan dia imam. Sebab dia tu makmum. Kita tak boleh mengimamkan seorang makmum.
Tapi imam dah salam pun dia asalnya makmum. Jadi tak boleh. Mazhab Hanbali. Tak boleh. Tak boleh mengimamkan makmum masbuk. Mazhab Syafi'i boleh sebab dah bagi salam. Dia dah sembahyang seorang. Tapi walaupun dia sembahyang seorang, kata mazhab Hanbali, tapi dia kan makmum. Dia kan makmum. Walaupun imam dah salam, tapi tetap dia nama makmum. Oh gitu. Maka tak bolehlah kita mengimamkan makmum Hanbali. Mazhab Syafi'i, dia dah salam. Habis dah putus dah. Lepas tu imam boleh balik. Mazhab Hanbali je. Yang lain tak okey lah. Okey. Okey. Sebab tu kalau kadang-kadang ada sampai terus cari dekat YouTube. Silap ada. Ustaz mengajar. Ini kita datang lambat, tengok ada masbuk, kita jadikan dia imam. Mana boleh? Tu lah. Ada. Taklah dia belajar dekat Madinah ke mana ke. Janganlah bawa balik sini. Kau kenapa? Nak rare pada orang ke? Nak rare lah. Baru viral. Lepas tu orang kecoh kutuk. Pap, dia buat keluar mazhab Hanbali. Oh, ada mazhab Hanbali. Sekarang aku dah viral. Lepas tu tak boleh salahkan dia. Memang tak boleh salah. Tapi salah di sudut kau huragakan keadaan. Tu je. Tapi di sudut sebenar tak salah pun. Yang penting view dah berapa? 1.5 million. Itu yang penting. Kalau TikTok banyak dapat kapal lah, dapat kereta api lah. Ni dapat tak? Haji Wang. Jangan gini lah. Makan seorang ni, senyap je. Kita habis nak keluar nak tekok ni. Semua tak dapat. Hei, Haji Wang makan seorang ni. Tak boleh jadi ni TikTok dia ni. Okey. Allah. Okey, memang ada. Cuba cari. Rasa pernah jumpa sekali dua. Dia pergi sibuk cakap macam tu dekat orang mazhab Syafi'i. Macam katalah, kita ni tak payahlah baca kunut. Kan? Kan apa benda? Kau apa benda ni? Nak apa sebenarnya ni? Tak payahlah. Tapi bila cek balik betul. Dua mazhab kata tak payah kunut. Dua kata mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ada. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi tak ada kunut. Betul lah. Tapi kau cerita apa? Apa sal bawa benda-benda macam tu? Nak apa sebenarnya? Haji Wang, ada orang tanya TikTok nama apa? Nama? Nak cari macam mana? Kuliah Talaki Nurun ala Nur. Ini next level ni. Ini martabak ni. Bukan martabak biasa-biasa ni. Ni martabak daging lebih. Sekali lagi. Kuliah Talaki Nurun ala Nur. Cahaya di atas cahaya. Jangan main dengan Haji Wang. Kuliah Talaki Nurun ala Nur. Cahaya di atas cahaya. Dari macam Haji Wang sekarang ni. Okey? Adab okey. Sah mengikut seperti sembahyang Zuhur berimamkan yang sembahyang sunat. Boleh Boleh ikut aje lah. Tapi ada sikitlah problem. Sebab kat RNR ada orang sembahyang tamam, ada orang sembahyang qasar. Kan? Kalau yang tamam tu yang kerja RNR tu. Tukar-tukar sapu sampah ke apa yang kerja kedai-kedai ataupun orang ni area tu macam kita kan. Pergi RNR Kuantan. Takkan, kan? Kita bukan nak pergi jauh pun, ya. Bila seorang itu sembahyang tamam, sembahyang sempurna, kalau ambil Zuhur 4, Asar 4, kita nak jamak. Bila kita niat jamak, kita nak qasar. Bila kita niat qasar, dia tamam, kita tak boleh buat qasar. Jadi masalah kat situ. Ataupun imam kita yang duk sembahyang tu dia sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Katalah qabliyah ke ba'diyah ke sunat 2 rakaat. Yang mana sunat 2 rakaat tu tamam lah kan. Kita nak sembahyang qasar 2 rakaat juga, kebetulan sama pun tak boleh juga. Imam tamam, makmum kena tamam walaupun niat qasar tak jadi. Jadi masalah kat situ. Kalau tak tahu cepat-cepat lagi, jangan ambil tahu. Yelah. Okey. Kalau tengok kitab Qaul Utam, dia kata tak boleh jadi makmum terus. Tak boleh terus. Sebab dia kena yakin dulu. Dia tak boleh terus. Malah kalau imam tu sembahyang Zuhur, sembahyang Maghrib, Isyak, Subuh, tak baca kuat. Tak baca kuat. Padahal saat rakaat pertama, rakaat kedua baca kuat. Dia tak baca, dia siap. Bismillah. Tak boleh jadi imamkan dia imam. Tak yakin dengan bacaan dia. Sebab itu antara tanda dia baca salah. Macam tu je. Kalau tidak, mestilah baca kuat. Kuat tu bukan kuat sungguh.
Kuat yang boleh makmum boleh dengar. Itu kitab Qaul Utam. Jahat. Jadi kalau macam tu dalam kitab Qaul Utam kata kalau tak yakin dia tu kasar ke tamam ke tak boleh jadikan dia imam. Jadi ada masalah-masalah bab jamak qasar kat situ lah. Bukan jamak qasar aja. Jamak tak ada masalah. Qasar. Sebab tu kata imam kita sembahyang. Saya jadi imam nak sembahyang apa? Qasar. Kena bertanya. Qasar boleh. Ini tidak. Sorang ni dia pada kerja sebelah. Masuk-masuk jadi imam. Kawan dia kedai sebelah jadi makmum. Yang lain semua pakai ikut. Sembahyang dua. Semua tak sah. Yang masuk tadi kebetulan pula rakaat ketiga. Dengan rakaat keempat. Cantik kan? Rakaat ketiga imam rakaat keempat. Dia kata memang dua pun. Dia takbir Allahu Akbar macam masbuk lah. Macam. Tapi bukan masbuk. Lepas tu imam salam, dia pun salam. Sebab dia buat qasar. Batal sembahyang. Kecuali dia buat tamam. Dan sebenarnya bukan dia buat tamam. Dia automatik kena buat tamam. Bila imam salam dia kena tambah 3-4. Soalannya kalau dia tahu kena tambah 3-4, awal-awal lagi dia tak sembahyang. Dia tak jadi makmum. Kan? Masalah tu. Masalah. Syarat-syarat tu ada yang tak tahu. Okey. Haji Wang mana tanya? Haji Wang ni Haji Wang baru ni, Haji Wang Aziz. Bukan Haji Wang Pelindung. Bukan. Haji Wang Pelindung duduk hospital. Ini Haji Wang IM. Haji Wang IM. Indah Mahkota. Kasih ros satu. Tu ada orang kasih ros. Dapat. Bagi dua. Tak ada. Okey. Sah mengikutnya seperti sembahyang zuhur. Okey, sembahyang sunat. Dan sembahyang yang panjang di belakang yang pendek. Sembahyang yang panjang di belakang pendek. Imam pendek, makmum panjang. Pendek tu maksud rakaat tu pendek. 2 3 1 2 3. Satu mana? Satu pun boleh lah. 1 2 3 pendek. Makmum 4. Tak ada masalah. Boleh. Jadi macam masbuk. Jadi masbuk. Memang masbuk lah. Imam sembahyang 2 rakaat. Sunat ke apa? Sunat lah. Makmum sembahyang 3 rakaat maghrib. Boleh. Dari sudut sah. Jadi macam masbuk. Atau akas. Atau sebaliknya. Ini susah sikit. Ini pun khilaf ulama. Ada ulama itu tak boleh. Tapi kita ambil yang boleh dulu. Dalam kitab kata boleh, kita baca yang boleh dulu. Imam sembahyang 3, makmum sembahyang 2. Sebab dia kata akas sebaliknya. Imam 2, makmum 3 boleh. Dan akasnya. Dan sebalik. Imam 3, makmum 2 lah. Akas. Ada akas tu. Jadi imam 3, makmum 2. Macam mana? Ada beberapa cara. Ketika tahiyat akhir, makmum tahiyat akhir 2 rakaat je, dia tunggu imam rakaat ketiga sampai tahiyat akhir salam sekali. Penat tunggu. Ataupun mufaraqah bila imam naik rakaat ketiga, makmum mufaraqah. Tapi kalau qasar tak boleh Dia sembahyang qasar, makmum 4, dia 2. Qasar. Tak boleh. Dia imam 2 rakaat, naik rakaat ketiga, dia mufaraqah, salam. Tak boleh kalau qasar. Ini sembahyang yang bukan qasar. Sembahyang yang biasalah. Setengah ulama kata tak boleh kalau tahu. Ni ada khilaf tadi. Setengah ulama kata kalau tahu imam memang 4, makmum nak buat 2, awal-awal lagi tak boleh. Kalau tak tahu darurat baru boleh. Tak tahu macam mana? Tiba-tiba imam bangun, aku sembahyang 2, imam sembahyang 3 atau 4. Tak apalah, tunggu boleh, mufaraqah boleh. Itu darurat dia panggil. Tapi kalau tahu awal-awal tak boleh. Itu ada khilaf. Tapi yang muktamad yang inilah boleh. Muktamad dan kitab kita. Ya. Kerana muafakat. Kenapa boleh? Kerana muafakat peraturan pada yang tersebut itu. Sebab sama je ada rukuk i'tidal semua. Kalau macam solat jenazah, tak ada. Habis. Dan syarat yang keempat. Dan syarat kelima. Dan yang keenam. Dan yang ketujuh. Bagi hasil jemaah, disebutkan dia oleh musannif pada fasal wajib atas orang sembahyang berimamkan lagi akan datang. Dia tak nak cakap. Musannif pengarang. Musannif pengarang. Pengarang asal. Muallif pengarang yang mensyarahkan. Pengarang yang mensyarahkan pengarang asal. Ada kitab asal. Namanya yang mengarang tu kitab asal dia panggil matan. Nama istilah panggil kitab matan. Dia karang sendiri. Ya. Kemudian namanya yang mengarang tu musannif. Kemudian ada orang lain
kitab ni power tapi terlalu padat. Kita perlu syarahkan sebab ada orang tak faham. Syarah, buat lagi. Buat keluar, buat detailkan. Namanya muallif. Sebab bukan dia keluar, dia ambil dan dia panjang. Asal satu baris, dia detailkan sampai 10 baris. Terangkan tentang satu baris tadi. Dia panggil muallif. Muallif. Jadi ini musannif. Maknanya kitab Kifayatul Muhtadi muallif, kitab asal yang tepi ni ataupun yang dalam kurungan tu musannif. Pengarang asal. Jadi dia berhenti kat sini, dia kata, dia nak sambung yang keempat, kelima, keenam, ketujuh nanti. Kenapa dia berhenti? Tak tahu. Lain. Dia berhenti. Stop. Syarat untuk berjemaah yang pertama, kedua, tiga selesai. Syarat untuk berjemaah. Tapi tak cukup. 4, 5, 6, 7 nanti. Sekarang nak bahas berkaitan dengan solat Jumaat dulu. Habis solat Jumaat, baru sambung. Tak tahu kenapa. Ada, tak ingat. Ada. Belik ada. Habis main Jumaat tu. Habis main Jumaat. Semain Jumaat lebih kurang 20 kot. 20 muka surat. Syarat bagi mengikut sembahyang. Oh, ni 7 perkara ni. Okey, betul. Berapa? Yang keempatnya. 7. 166 bumi. Maknanya Jumaat 6 muka surat je lah. 6-7 muka surat. Oh, 6-7 muka surat taklah banyak. Jadi dia berhenti kat sembahyang Jumaat, nak cerita sembahyang Jumaat dulu. Kenapa? Tak tahu. Kita baca je lah. Tak tahu kenapa. Okey, kita sambung akan datang solat Jumaat. Baru bincang Jumaat macam-macam Jumaat ni. Tak tahulah. Dengan khutbah. Patutnya imam yang baca khutbah lah. Yang kena ada. Sebab khutbah dia ada syarat. Sembahyang Jumaat ada syarat. Syarat dia susah pula tu. Jadi, faslun fi salatil Jum'ah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asrah. Assalamualaikum.